Debu merupakan satu fenomena yang amat merugikan negara ASEAN, umumnya kepada negara Malaysia dan kepada rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan, debu bermaksud kabut yang disertai debu yang terapung-apung di atmosfera dan menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabut. Debu terdiri daripada elemen partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar yang terapung di atmosfera. Apabila partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak, menyebabkan pancaran cahaya matahari terserap dan tersekat daripada sampai ke bumi. Situasi ini akan memberikan kesan terhadap jarak penglihatan dan menyumbang kepada masalah pernafasan, masalah kulit, batuk. Seterusnya, saya akan menekankan tentang faktor dan punca berlakunya jerebu dalam konteks negara Malaysia dan Singapura. Faktor berlakunya jerebu telah dibahagikan kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman, faktor itu telah berlaku dalam negara itu sendiri, manakala kalau faktor luaran, faktor yang berlaku disebabkan oleh negara-negara jiran yang terdekat. Yang pertama, bagi faktor dalaman, faktor itu berlaku kerana pembakaran terbuka dan pembakaran secara haram telah berlaku. Sebagai bukti, dalam negara Malaysia, seluas 12 hektar tanah di Tanjung Sepat, Banting telah dibakar untuk melakukan penanaman nenas secara haram. Yang kedua, asap kenderaan yang berlebihan boleh juga mengakibatkan jerebu. Seperti yang kita tahu, kenderaan merupakan aset kepada seorang untuk bergerak. Tetapi kepenggunaan kenderaan yang berlebihan akan mengakibatkan jerebu yang tidak langsung akan berlaku. Seterusnya, pelepasan asap dari kilang-kilang yang tidak melalui corong asap juga akan mengakibatkan jerebu dalam negara itu sendiri. Pelepasan habu-habu asap hidrogen dan karbon dioksida merupakan satu asap yang tidak sihat dan boleh memberikan kesan kesihatan kepada penduduk. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang faktor luaran terjadinya jerebu kepada negara Malaysia dan Singapura. Seperti yang kita tahu, Malaysia dan Singapura merupakan jiran kepada negara Indonesia. Pada tahun 1998, sebanyak 10 juta hektar tanah di negara Indonesia telah dibakar untuk membuat penanaman semula. Jadi mereka akan membakar tanah-tanah gambit untuk melakukan penanaman itu. Dan akibat daripada pembersihan tanah gambit itu, jerebu telah berlaku dengan kuat dan memberi kesan kepada negara Malaysia dan Singapura. Dan kedua, pada tahun 2015, negara Indonesia telah terjadi sekali lagi pembakaran terbuka. Tapi pada tahun ini, pembakaran terbuka itu disebabkan oleh cuaca yang sangat kering dan telah berlakunya pembakaran secara tidak langsung. Pada tahun itu juga, jerebu telah memberi kesan kepada rakyat Malaysia dan Singapura. Pada tahun itu, banyak sekolah-sekolah dan premis telah ditutup akibat kesan jerebu kepada negara itu sendiri. Dan pada kita tahu, kadar kematian yang disebabkan oleh jerebu sangat tinggi pada tahun itu. Akhir sekali, faktor luaran yang telah memberi kesan jerebu kepada rakyat Malaysia dan Singapura ialah letusan gunung berapi yang berlaku di negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia terkenal dengan gunung-gunung berapi yang ada, dan letusan gunung berapi itu telah memberi impak negatif kepada negara-negara jiran seperti negara Malaysia dan Singapura. Sekian dari saya tentang faktor yang mengakibatkan jerebu dalam konteks negara Malaysia dan Singapura. 3 impak jerebu yang berlaku di Malaysia dan Singapura adalah pencemaran udara, kesihatan dan ekonomi mengalami kerugian. Impak yang pertama adalah pencemaran udara. Fenomena pencemaran udara dapat memudaratkan manusia kerana udara jerebu yang melanda turut memberi impak negatif kepada alam sekitar seperti kotor, berbau, berkabus dan berbahaya untuk hidupan seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menyebabkan tumbuh-tumbuhan akan terbantuk dan negara akan mengalami kekurangan sumber makanan. Impak yang kedua adalah kesihatan. Udara yang tercemar menyebabkan
sistem pernafasan manusia dan hidupan lain terganggu. Kandungan gas yang ada seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen di dalam darah. Oleh itu, ia akan melambatkan tindak balas manusia sehingga menyebabkan simptom mengantuk, penyakit lelah dan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Manakala habuk, asap, wap dan kabus boleh menjejaskan penglihatan manusia. Impak jerebu yang ketiga adalah ekonomi sesebuah negara akan mengalami kerugian. Malaysia dan Singapura mengalami kerugian kerana jerebu, iaitu dari segi gangguan penerbangan, perbelanjaan, kesihatan dan perniagaan. Sarana dan cara penyelesaian bagi masalah jerebu yang merentasi sempadan Malaysia dan Singapura. Sarana yang pertama adalah mengadakan perjanjian dua hala. Malaysia dan Singapura mengadakan satu perjanjian dengan kerajaan Indonesia supaya mengambil langkah yang sesuai bagi menghadkan atau mengurangkan pencemaran tertentu yang berpunca daripada fenomena jerebu. Cadangan model ini adalah berdasarkan US-Canada Air Quality Agreement 1991 yang merupakan satu pilihan terbaik yang harus dipertimbangkan oleh Malaysia atau Singapura dan Indonesia untuk mencegah kemerosotan kualiti udara di kedua-dua negara. Sarana kedua ialah pendekatan holistik. Masalah jerebu yang harus ditangani secara holistik. Setiap negara wajib mempercayai bahawa apa-apa sahaja tindakan yang diambil terhadap alam sekitar akhirnya akan memberikan kesan bukan sahaja kepada negara, malahan kepada seluruh entiti lain yang berhampiran dengannya. Oleh itu, sikap ihsan mestilah dipraktikkan kerana kesan buruk akibat tindakan yang salah dan tidak beretika akhirnya akan memberikan natijah yang buruk kepada pihak lain. Aktiviti pembalakan dan pembakaran yang tidak terkawal akan menyebabkan pencemaran yang memberikan kesan negatif kepada individu dan masyarakat, serta menyebabkan kegiatan ekonomi dan politik sesebuah negara tergendala. Kerancakan perjalanan tadbir urus sesebuah negara akan terencak akibat terhakisnya sifat ihsan yang holistik ini. Sarana ketiga ialah penerapan falsafah muslih dalam sistem pendidikan. Falsafah pendidikan muslih merupakan satu proses pendidikan yang berteraskan tauhid untuk membina dan melahirkan insan Rabbani yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, serta berkemampuan membentuk diri masyarakat dan negara. Individu yang lahir daripada sistem pendidikan muslih pasti akan lebih menghargai alam sekitar dan matlamat untuk mengatasi masalah jerebu. Merentasi sempadan Malaysia pasti akan tercapai. Perbezaan dalam menguruskan masalah jerebu antara negara Malaysia dan Singapura dapat dilihat melalui peruntukan undang-undang. Bagi kerajaan Malaysia, telah menubuhkan beberapa pelan tindakan, antaranya Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan 1997. Pelan tindakan ini menggariskan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh agensi kerajaan yang terlibat bagi menghadapi masalah jerebu mengikut peringkat dan tahap berjaga-jaga dengan berpandukan bacaan IPU mengikut tempoh masa tertentu. Sebagai contoh, tindakan telah diambil oleh agensi yang terlibat seperti Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dengan mengaktifkan Jawatan Kuasa Induk Jerebu dan Cuaca Kering Kebangsaan pada 29 Ogos 2016. Seterusnya, Kerajaan Malaysia juga telah menubuhkan Pelan Tindakan Mencegah Pembakaran Terbuka 2015. Pelan tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan satu mekanisme bagi melaksanakan tindakan yang perlu diambil oleh setiap agensi utama yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan langkah bagi mencegah kes pembakaran terbuka, khususnya di kawasan perladangan dan pertanian.
Pelan tindakan ini merangkumi tindakan yang perlu diambil dari peringkat pengesanan kebakaran pada awal kejadian dan penyaluran maklumat kepada agensi yang berkaitan sebagai tindakan susulan. Okey, seterusnya, bagi negara Singapura pula, pada September 1994, HAS Task Force atau HTF telah ditubuhkan untuk membantu menyelaraskan usaha kerajaan Singapura menangani masalah jerebu. HTF merupakan salah satu pelan tindakan kerajaan Singapura untuk menangani isu jerebu, iaitu HTF ini terdiri daripada 23 agensi kerajaan Singapura, serta agensi tersebut bertanggungjawab mengemaskini pelan tindakan jerebu agensi masing-masing sebagai persediaan menghadapi jerebu pada masa akan datang. Pelan tindakan agensi tersebut termasuklah garis panduan dan nasihat yang berkaitan dengan sektor masing-masing. Contohnya pendidikan, pengangkutan dan pertahanan. Pada Jun 2013, HTF telah mengadakan perjumpaan tahunan sebagai persediaan untuk menghadapi musim panas dan musim kering. Selain itu, Singapura juga telah menguatkuasakan Akta Pencemaran tersebut. Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sepadan pada Ogos 2014. Profesor Alan Tan Hee Chin telah memberi ulasan tentang akta tersebut, iaitu akta ini memberikan kuasa kepada Singapura untuk mengambil tindakan terhadap syarikat yang menyebabkan berlakunya jerebu di Singapura, walaupun syarikat tersebut tidak beroperasi atau tidak berdaftar dengan negara Singapura. Akta ini juga mengambil atau membenarkan tindakan sivil terhadap syarikat yang menyebabkan jerebu, khususnya kepada kerosakan dan gangguan awam kepada masyarakat negara Singapura. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Bagi negara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Malaysia JAS menguatkuasakan Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mencegah dan mengawal kemerosotan kualiti udara, iaitu larangan melakukan pembakaran terbuka. Kedua, Seksyen 22 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 melarang individu, syarikat atau premis daripada melepaskan udara yang tercemar ke udara melebihi had yang ditetapkan di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling. Bagi negara Singapura pula, negara tersebut menguatkuasakan Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sepadan 2014 yang boleh digunakan terhadap mana-mana entiti jika fenomena jerebu yang kronik melanda Singapura pada masa akan datang, di mana masyarakat Singapura tidak akan bertolak ansur lagi dalam usaha menangani isu jerebu yang semakin serius saban tahun. Kesimpulannya, masalah jerebu menentasi sepadan telah menjadi masalah besar bukan sahaja kepada peringkat negara, tetapi telah menjangkau isu global. Khususnya, negara Malaysia perlu lebih tegas menangani isu ini secara diplomasi, tanpa menjejaskan hubungan diplomatik yang sedia terjalin dengan negara lain. Masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk memastikan segala aktiviti yang dijalankan tidak menimbulkan masalah bukan sahaja kepada negara, malahan kepada negara jiran. Namun begitu, semua pihak perlu memainkan peranan penting demi menjaga kelestarian alam supaya isu jerebu ini tidak berulang kembali.